Misteri yang tak dapat dilupakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, sekiranya anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ingatlah, jangan mudah kita percaya dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kalau anda sudah bersedia, saya akan teruskan kisah yang pertama dalam rancangan MJ12. Pendengar 897 FM. Saya akan mula bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Datangnya dari seorang ibu, Kak Seri. Kak Seri berkongsi peristiwa yang menakutkan. Cuba anda bayangkan, sekitar 12 lebih tengah malam, beliau dengan suami berada di ruang tamu sedang menonton TV. Anak berusia 6 tahun terbangun dari tidur 12 lebih tengah malam. Apabila anaknya terbangun, anak keluar dari bilik dan mengatakan, Mama, dekat tingkap ada benda, takut. Para pendengar Misteri Jam 12. Kak Seri mengatakan, apabila anak saya Kisi terbangun 12 lebih tengah malam ketika saya dengan suami sedang seronok menonton DVD yang kami sewa. Waktu itu, kakak pusing melihat anak. Nana tidur dulu nanti Mamak datang, okey? Nana masuk bilik pergi tidur, dah pukul berapa ni? Jadi kakak ni seolah-olah, kata Kak Seri, tidak menghadiri apa yang dikatakan oleh anak kakak. Di tingkap ada sesuatu. Jadi bila anak pun masuk balik dalam bilik untuk tidur, kakak dengan suami teruskan menonton DVD sampai habis Kisi, sekitar pukul 2 pagi. Bila DVD cerita tu dah habis, suami dengan kakak masuk bilik, lupa pula nak tengok anak. Jadi bayangkan para pendengar, lebih kurang 1 jam lebih, nak dekat 2 jam, Kak Seri tidak menjenguk anaknya yang mengatakan ada benda dekat tingkap. Bila nak masuk tidur, baru nak baring lelapkan mata, baru teringat, anak aku. Kata Kak Seri, kakak keluar dari bilik, pergi ke bilik anak yang pintunya tertutup. Dalam bilik itu, anak kakak namanya Nana yang kakak panggil, dan juga abangnya Farid sedang baring. Katil abangnya di bahagian luar, katil adiknya betul-betul tepi tingkap. Jadi Kisi, bila sampai depan pintu bilik anak, kakak buka saja pintu, terpandang dekat tingkap. Kisi, ya ampun Kisi. Bayangkan para pendengar, Kak Seri mengatakan, dah hampir 2 jam kakak terlupa benda tu masih ada dekat tingkap Kisi. Benda apa tu? Benda apa yang dimaksudkan oleh Kak Seri? Rupa-rupanya dekat tingkap bilik kakak ada makhluk yang tak ada badan Kisi. Bila kakak nampak terperanjat, kakak terus dengan perlahan-lahan tutup pintu. Kejutkan suami. Suami kakak dah tak boleh bangun, dah mengantuk sangat, tertidur. Kakak terpaksa beranikan diri. Kakak tolak pintu sekali lagi perlahan-lahan, tak tengok tingkap pun. Buka lampu, kejut anak kakak. Farid, Nana. Anak terbangun. Sini. Kedua-dua anak bangun keluar. Kenapa, Ma? Tak apa, hari ni tidur dengan Mama kat bilik sebelah, Kisi, sepanjang malam kakak terfikir. Pukul 12 lebih tengah malam anak bangun, beritahu dekat tingkap ada benda.
Rupa-rupanya anak nampak ada makhluk penanggal, Kisi. Baik teman-teman, Ria 897, pastinya ada di antara kita yang mempunyai ataupun mengalami situasi yang sama. Kadang-kala bila anak datang, anak kata nampak sesuatu, terlihat, rasa takut dan sebagainya. Mungkin sebagai seorang ibu bapa ni ada yang tak apa, jangan fikir bukan-bukan. Walhal memang mungkin anak kecil itu ada terlihat sesuatu. Dan apa yang patut wajar dilakukan kalau sekiranya anak anda datang kepada anda dan mengatakan dia takut dalam bilik ada sesuatu? Adakah anda akan mengatakan tak apa, pergi tidur, nanti mama datang? Ataupun akan anda ambil tindakan lah, mungkin dengan menyuruh anak anda tidur bersama dengan anda? Ataupun apakah tindak balas ataupun yang akan anda lakukan? Baik teman Ria 897, awal tadi kisah di Singapura, kali ini kita beralih ke Malaysia pula. Seorang pendengar misteri jam 12 yang bertugas sebagai penggali kubur. Tapi perkara ini yang diceritakan lama dahulu, tahun 1994 di salah sebuah tanah perkuburan di Malaysia. Seorang penggali kubur Malaysia, pertama kali saya terima kiriman kisah dari penggali kubur yang mendengar rancangan ini, khususnya dari Malaysia. Dan pengalaman beliau tentang apa? Kita akan teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik teman, Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdillah. Saya pendengar dari seberang. Dan saya ingin menceritakan 1994. Itulah antara pekerjaan yang saya lakukan, mencari sesuap nasi untuk keluarga, bertugas sebagai penggali kubur. Lazimnya kita menggali kubur pada waktu malam, Kisi, ataupun ketika matahari dah pun terbenam. Kalau waktu petang tengah hari memang terik, dan kubur yang nak digali ni bukan satu, malah setiap hari harus digali beberapa kubur, disiapkan liang lahat, kemudian ditutup dengan papan. Takut-takut nanti hujan, tertanam pula kubur yang telah pun digali. Syarikat yang saya bertugas menggali kubur ni tidak menggunakan jentera, kata Encik Abdillah. Malah menggali kubur manual menggunakan cangkul sahaja. Setiap kubur ada dua penggali. Satu penat, satu ambil alih. Bergili-gili ataupun kedua-dua akan menggali dalam masa serentak. Pengalaman saya, apabila saya bertugas seorang diri, rakan sekerja saya pada malam yang dimaksudkan tidak boleh bertugas. 1994, pukul 11 malam, apabila saya menggali sebuah kubur di taman ... dekat kawasan Malaysia, kata pendengar kita. Cuba anda bayangkan, kata Encik Abdillah, ketika saya sedang menggali sebuah liang lahat ni, satu liang lahat, saya terdengar bunyi orang terpekik-pekik. Saya memang terkejut dan terperanjat. Saya pejam mata, istighfar, cuba tenangkan diri dengan membaca surah-surah tertentu. Setelah dapat tenangkan diri, bunyi pekikan itu berhenti. Lat beberapa minit datang lagi Kisi bunyi terpekik. Bila saya pejam mata dan perhatikan betul-betul, dengar betul-betul, pekikan itu seolah-olah pekikan orang yang kena siksa di alam kubur, Kisi. Benar, Kisi, saya rasa macam itulah bunyinya. Memang menakutkan. Sepanjang dah pun masuk waktu itu, 1994, tahun yang keempat saya bertugas sebagai penggali kubur, tak pernah pun saya mengalami perkara yang sama. Malam yang disebutkan saya seorang diri, terdengar suara orang terpekik, seolah-olah disiksa bila berada di alam kubur. Kemudian saya pun hentikanlah, kerana dah tak boleh lagi terlampau terganggu dan saya semakin takut, meremang bulu roma. Saat saya berada di liang lahat, saya nak panjat naik ke atas. Alangkah terperanjatnya saya, Kisi, apabila saya kelihatan seorang wanita sedang duduk di atas batu di hadapan sebuah kubur. Dan kubur yang saya nampak itu adalah sebuah kubur yang baru saja ditanam. Mungkin lebih kurang seminggu atau 2 minggu yang lalu, saya tidak begitu ingat. Tapi kubur itu memang kubur baru. Jadi seorang wanita sedang duduk sambil menangis, tak henti-henti. Dalam keadaan nak panjat tu, saya terus
tekan tangan di atas tanah, kemudian nak angkat badan saya keluar dari liang lahat. Bila dah keluar dari liang lahat, saya pun kebas-kebas seluar saya yang penuh dengan tanah. Apabila mendongak kembali menengok ke arah batu yang saya nampak seorang wanita duduk, wanita tu dah hilang dari pandangan. Kisi terperanjat saya dibuatnya. Dan pernah saya tanyakan soalan ini kepada salah seorang ustaz yang datang menguruskan jenazah di tanah perkuburan taman ... lah, tak nak saya sebutkan ya. Dan ustaz tu memberi andaian pendapat beliau, mungkin agaknya yang anda ataupun yang saya nampak tu bukanlah yang si mati, dan mungkin adalah jin, makhluk yang menyerupai si mati. Dan ustaz itu pun tak pasti, kadang-kadang mungkin agaknya terlampau sangat buat jahat di dunia, tersiksa di alam kubur. Itulah pengalaman peristiwa saya. Terima kasih. Peminat setia rancangan MJ12, Abdillah dari Malaysia. Baik teman-teman, Misteri Jam 12 saya akan teruskan pengalaman-pengalaman bagaimana agaknya pengalaman kisah Cik Abdillah tadi, penggali kubur 1994. Sekarang ini tak bertugas lagi lah, dah pincin agaknya lah. Tapi kedengaran suara orang pekik bila dia berada dalam liang lahat tu sedang nak korek kubur tu dan dia rasa mungkin, dia tak pasti tapi katanya mungkin bunyi orang yang disiksa dalam alam kubur. Bagaimana? Nak panjat tu ternampak seorang wanita di kubur yang baru saja ditanam seminggu 2 minggu yang lalu menangis. Bila dia keluar dari liang lahat sepenuhnya, sedang kebas-kebas keluar, dia mendongak mencari wanita di tempat yang sama. Wanita itu hilang begitu saja. Apakah mungkin pendapat pandangan anda, kenapa wanita yang dah meninggal seminggu 2 minggu tu menangis di depan kuburnya sendiri? Bagaimana? Apa kata anda? Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Yang ini pula pengalaman tentang, ini patut kalau anda antara orang yang suka takut-takutkan orang lain, patut dengar kisah berikut ini yang akan saya bacakan kiriman email dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini kiriman daripada pendengar kita, namanya Fatin. Katanya, Assalamualaikum, apa khabar Bang Kisi? Kabar baik. Nama saya Fatin dan saya ingin berkongsi satu peristiwa. Pengalaman yang berlaku kepada kakak saya. Kakak saya ni nakal. Kakak saya suka sangat kacau saya. Kadang-kadang ibu saya pun dikacau. Tapi ibu jaranglah. Sebab kalau kacau ibu tengah bad mood, mesti kena marah. Jadi sayalah yang akan menjadi mangsa kakak gurauan yang kakak sering lakukan. Kakak saya ni kalau dia balik rumah seorang diri dan dia tahu saya on the way nak sampai rumah, dia akan buat sesuatu perkara yang menakutkan saya. Antaranya dia akan berdiri, kemudian rambutnya yang panjang tu akan dia tarik ke depan. Dia tolak rambutnya ke depan, tutup muka semua Kisi. Dia akan pakai telekung ibu saya warna putih. Dia akan berdiri betul-betul dekat penjuru rumah. Bila saya balik, saya buka pintu, nampak kakak berdiri macam tu, saya pasti akan terpekik, menangis ketakutan. Selepas saya menangis depan pintu, barulah kakak saya ketawa terbahak-bahak nak kenakan saya. Saya pernah beberapa kali bilang kakak saya jangan buat macam tu, tapi kakak saya tetap degil. Antara perkara-perkara yang dilakukan, kalau saya masuk tandas nak mandi pun sama Kisi. Dia akan pakai telekung, kemudian dia akan duduk pula. Dia menyangkung rambut di belakang tu, dia tolak ke depan, tutup muka. Ada sekali tu bila saya terpekik, saya jatuh Kisi kerana licin lantai dapur tu. Jadi terjatuh sampai terhentak tangan saya ke lantai dan kesakitan. Bila beritahu ibu saya, kena marah dia berbakul-bakul. Alasan dia gurau pun tak boleh ke? Dan ini berterusan. Ibu saya pernah kena, saya pun pernah kena. Pandai pula, bapa saya tak berani dia nak kacau kalau tak nak kena pelempang. Jadi berbalik pada kisah saya, kata Fatin. Saya ingat lagi, waktu tu saya baru balik dari mengaji, sekitar pukul 8 lebih malam. Ibu dengan bapa saya tak ada di rumah. Kakak saya ada di rumah. Sedang, katanya sinilah, ketika saya nak keluar tu, sedang menonton televisyen. Apabila saya balik dari mengaji, saya dah tahu dah, mesti kakak saya akan buat saya takut. Jadi saya buka pintu, masuk dalam rumah, saya dah standby. Mula-mula saya buka pintu perlahan-lahan. Memang sah kakak saya berdiri ke si tempat yang sama, rambut tutup muka, baju putih. Bila saya buka, nak tipu orang Fikir terkejut apa? Sorry sikit, okey? Jadi saya pun masuk bilik.
masuk ke dalam bilik saya, tangan pegang Al-Quran sebab baru balik dari mengaji. Kemudian bila saya masuk bilik, terperanjat nampak kakak saya sedang baring di atas katil. Astaghfirullahalazim. Bila saya nampak kakak saya, kali ni baru saya terkejut, Casey. Saya punya legong, saya boleh jenguk lagi dekat luar, benda tu dah hilang. Dah hilang. Rumah gelap gelita, saya kejutkan kakak. Kak, bangun kak. Kakak saya dalam keadaan mengantuk, bangun. Kak, bangun kak, orang takut lah kak. Engkau ni penakut lah. Kakak saya marah saya. Bila saya keluar buka lampu semua, Casey. Ibu dengan abah balik, saya pun juga kena marah. Sebab membazir elektrik, sampaikan lampu tandas pun saya buka. Ketakutan, kakak tak layan. Dan itulah pengalaman saya, peristiwa saya. Sampai ke saat ini, kakak saya masih takut-takutkan saya. Itulah pengalaman saya dari Fatin. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Itu dia kisah Fatin Sampai sekarang kakak dia masih takut-takutkan lagi. Tapi harian dia takut adik dia yang kena. Yang kena adik yang kena Ternampak gangguan dalam rumah tu. Dia balik confident tak takut. Cakap dengan siapa tu masuk bilik, terperanjat nampak kakak sedang tidur kakak tak pergi mengaji ke? Kakak dah katam katnya lah Jadi itulah pengalaman Fatin tak dapat lupakan sampai sekarang. Kalau anda ada anggota keluarga kakak anda ke macam tu lah suka takut-takutkan, apa anda buat? Pandai pula si kakak Fatin ni bapak dia tak nak takutkan, takut kena pelempang. Macam-macam kerena ni. Okey, yang ini pula daripada pendengar kita. Namanya siapa ni? Ini. Pendengar kita bernama Devi. Kata Devi, beliau ni seorang berbangsa India dan suka dengar rancangan Misteri Jam 12. Walaupun katanya ni dalam bahasa Inggeris lah kirimkan. Faham bahasa Melayu tetapi tidak faham nak menulis dalam bahasa Melayu. Katanya syabas kerana kisah setiap malam memang menyeramkan. Saya ada satu kisah. I have experience an experience I would like to share to all MJ12 listener. Please, Casey, dari Devi. Okey, saya cuba terjemahkan dalam bahasa Melayu. Rumah saya di salah sebuah blok di kawasan Chua Chu Kang berdekatan dengan sebuah longkang besar. Pada satu malam tu, saya sedang tunggu, saya tengok susah juga ni nak translate on the spot. Sedang tunggu ibu saya datang. Sebab ibu saya datang ke rumah nak hantar sesuatu pada saya lah. Dan ibu menaiki teksi. Jadi ibu tak boleh naik ke atas sebab ada tempat lain yang harus ditujui. Jadi bila ibu kata dia dalam perjalanan, waktu tu sekitar pukul 10 lebih malam. Estet perumahan saya di kawasan Chua Chu Kang ni, masuk 10 malam dah memang sunyi. Masing-masing dah duduk rumah. Jadi memang jarang susah nak nampak orang, Casey. Rumah saya depan longkang besar. Sedang saya berdiri di koridor depan pintu rumah tunggu ibu saya datang dengan teksi. Barulah saya akan turun. Saya terperasan dalam longkang ada perempuan sedang lari. Betul, Casey. Ini saya nampak dengan mata saya sendiri. Believe it or not, kata beliau, wanita yang lari ni dahlah larinya semacam dalam keadaan badannya membungkuk. Katanya lah membungkuk 90 degree dan lari dalam longkang zigzag. Bila saya tengok, saya terkejut dan membuat saya katanya goosebump ataupun meremang bulu rumah, merinding bulu rumah saya. Saya terus masuk ke dalam rumah. Ibu saya pula tak ada handphone. Jadi bila dia sampai tu, dia tak boleh telefon saya. Macam mana sekarang ni? Apabila saya pun dah masuk rumah, terpaksalah saya berdiri dari dalam rumah dengan berdiri di tepi tingkap. Buka tingkap sedikit, kemudian tunggu teksi ibu datang. Lama juga kisi ibu saya tak sampai-sampai, kata Devi. Bila ibu, saya rasa 5 minit sebelum ibu sampai, Casey, wanita yang sama yang saya nampak dalam longkang lari zigzag dalam keadaan 90 degree ataupun dalam keadaan tunduk lah, macam rukuk gitu, berlari di hadapan koridor rumah saya. Saya punyalah terkejut, terpaksa tutup tingkap. Ibu saya kemudian naik ke atas marah saya kenapa tak turun. Saya tak boleh jawab. Kemudian ibu saya hantar barang, terus turun ke bawah. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih dari Devi, peminat rancangan Misteri Jam 12. Waktu serang 12.51 tengah malam. Selamat tengah malam semua. Bertemankan saya, Casey, dalam rancangan Misteri Jam 12. Macam-macam kisah telah pun saya ketengahkan awal tadi tentang penggali kubur. Kisah tentang anak yang
yang nampak sesuatu dan beritahu ibu tak layan, seronok menonton DVD dengan suami sampai terlupa. Dan bayangkan saat anak bilang tu sampai habis DVD nak tidur dah 2 jam, benda tu masih bertinggik dekat tingkap. Bila ibu masuk nak periksa anak, ternampak pula benda tu dekat tingkap bilik. Tak gerak-gerak dan yang hairan anaknya bagus dah nampak takut ibu suruh dia masuk bilik, dia pun terpaksa lah dengar kata ibu. Baik, teman-teman yang lain boleh hubungi saya di 66911897. Ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Dan kita ingin bacakan kiriman berikut ini. Saya akan tunaikan pendengar kita. Kali ini seorang pendengar, mana ni? Ini dia. Ini pendengar dari seberang tambak pula. Oh, pendengar Singapura yang ke seberang tambak. Katanya di sini dari Encik, mana ni tadi? Kejap, email saya ni ini dia. Ini dari pengalaman pendengar kita yang bernama Encik Sofian, berkongsi peristiwa yang berlaku pada beliau tahun 2003. Tahun 2003, isteri saya ni memang penggemar makan lauk kampung. Dan kadang-kala bila masuk ke seberang tambak, ajak makan di warung-warung ataupun di kedai-kedai restoran di tepi restoran-restoran ni dia tak suka. Dia lebih suka makan warung-warung di tepi jalan. Katanya lebih asli masakan orang-orang kampung. Jadi kadang-kala ni pusing isi, dan dia pun cerewet. Tempat-tempat tepi jalan ni yang dekat dengan longkang dia tak nak sebab dia kata geli. Dan carilah masuk sana masuk sini, kadang-kala pusing hampa tak jumpa pun. Dan pengalaman yang ingin diceritakan ini berlaku tahun 2003. Waktu tu sekitar pukul 10 malam. Isteri memang sangat mengidam nak makan lauk kampung. Dan isteri saya hamilkan anak yang kedua. Dan saya bersama dengan isteri dengan anak saya yang berusia 5 tahun duduk dalam kenderaan. Masuk seberang tambak, niat di hati nak top up minyak, kata abang kita ni lah. Jadi bila dah sampai seberang, isteri pun mula bersuara. Sambil dia mengurut-urut perutnya, dia kata, "Bang, terasalah bang macam nak makan lauk kampung." Jadi saya tengok isteri, mana dapat yang malam-malam macam ni. Isteri pun kata, "Abang cuba pusing lah. Kalau ada kita pergi, kalau tak ada tak apa, kita balik. Esok lusa kita pergi Okey lah." Jadi saya dengar lah kata isteri. Isteri dengan saya pun mata berkeliaran lah sambil saya memandu mencari warung. 10 lebih malam, mana kisah ada orang buka warung malam-malam. Jadi pusing, masuk sana masuk sini, masuk sana masuk sini, tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba dalam banyak-banyak orang dalam kenderaan, saya dengan isteri, anak saya berusia 5 tahun, tiba-tiba cuit bau, tunjuk ujung ke si. Memang nampak cahaya lampu, nampak ada warung. Saya pun dengan isteri terperanjat. Kemudian isteri tengok anak saya, dia kata, "Pandai boboy." Kemudian saya pun reverse ataupun ke belakangkan kenderaan dan belok sebelah kiri menghampiri warung. Memang benar ke si, ada warung orang Melayu, masakan kampung yang masih lagi dibuka. Saya dengan isteri pun turun. Isteri tersenyum-senyum lah. Bila sampai dekat warung tu, kami pun cari tempat duduk yang sesuai dan duduk. Bila kami duduk dekat depan warung tu, mula pesan. Isteri saya pun tanya apa yang ada dan dia pun buat pesanan dia. Sedang saya dengan isteri dengan anak duduk tunggu pesanan, ada satu kenderaan kereta dari JB KC lalu hadapan kereta kami. Kemudian kenderaan tu dah lalu, lebih kurang dah terlajak daripada perhentian yang kami berhenti tu. Kereta tu nampak kami, dia berhenti. Jaraknya lebih kurang 20 meter KC. Kemudian dia tekan horn beberapa kali. Katanya di sini sampailah mendapat perhatian kami. Saya dengan isteri saya menengok ke arahnya. Budak lelaki itu keluar dari kenderaan, kemudian panggil tangannya seolah-olah memanggil kami suami isteri. Saya dengan isteri dah fikir bukan-bukan, ni mesti nak kena rompak ni. "Bang, takut bang." Saya pun toleh, "Macam mana ni, dah order makan?" "Tak apa bang, tak apa, kita tinggalkanlah." Jadi saya pun keluarkan duit saya dalam poket, RM20. Saya letakkan atas meja, ambil batu, letak batu tu di atas meja, masuk dalam kereta, pusing dan lari dari kawasan itu. Kemudian Kisi, kenderaan yang tadi tu kejar kami dari belakang. Saya punyalah takut Kisi. Isteri dah menangis, anak pun ikut menangis bila isteri terpekik-pekik dalam kenderaan. Bila kenderaan tu di tepi kami, dia turunkan tingkap, dia horn beberapa kali. Saya mati-mati tak nak tengok. Kemudian dia kata, tunggu kejap. Barulah
Isteri suruh berhentikan, kami berhentikan kenderaan di bahagian tepi jalan berdekatan dengan warung itu. Kemudian seorang lelaki keluar. "Bang, jangan takut bang, kami bukan nak rompak." Baru rasa lega sedikit tapi masih was-was. Saya turunkan tingkap kecil sedikit saja. Lelaki tu tanya, "Abang tadi buat apa kat depan warung tu?" "Isteri nak makan lauk tadi, pesan." "Yang kamu panggil-panggil aku ni kenapa?" "Bang, warung tu sebenarnya dah tak ada lagi bang. Makcik tu dah meninggal dunia." "Yang abang duduk kat warung tu kenapa? Tempat tu berantu bang." Bila dengar, mana boleh kau cakap macam tu? Makcik tu datang ambil pesanan. "Betul bang. Betul, banyak orang dah kena bang." Isteri menangis tak henti-henti. Kemudian ucap terima kasih pada mamat tu dan minta maaf kerana sangka yang buruk. Sampai di Singapura, isteri balik ke rumah. Tak boleh tidur malam, terpaksa panggil Pak Kiai saya datang ke rumah, berikan dia sedikit air yang dibaca. Barulah isteri dengan anak saya dapat tidur. Itulah pengalaman peristiwa kisih yang berlaku tahun 2003 di Seberang kerana isteri nak sangat makan lauk kampung. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, sebentar nanti saya akan ceritakan. Sekarang ini anda boleh hubungi saya 669-11897. Saya akan bacakan kiriman email dari seorang pendengar. Bukan ini di luar Singapura, bukan dari Malaysia, bukan dari Indonesia, tapi pengalaman ini, kiriman email ini yang saya terima seorang pendengar yang telah pun bermastautin lah, berhijrah di salah sebuah kawasan di Amerika Syarikat. Dan kisah yang diceritakan ini tentang rumah di seberang jalan. Rumahnya ni, depan rumahnya ada jalan kecil, seberang jalan tu ada sebuah rumah. Tentang rumah yang dimaksudkanlah bertentangan dengan rumah beliau. Namanya Emily, pendengar yang kirimkan kisah ini, ya. Akan saya beritahu anda pengalaman Emily yang sekarang ini menetap di Amerika Syarikat tentang kisah rumah mungkin yang berhantu, bertentangan dengan rumah beliau. Sekarang saya akan hubungi ataupun buka talian. Anda boleh hubungi saya sekarang di 669-11897. Kita akan teruskan kisah yang berikutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 dengan Ria 897. Bersama saya di ujung talian kita ada Alif. Apa khabar Alif? Selamat pagi. Khabar baik, selamat pagi. Anda buat panggilan dari Chua Chu Kang Ya. Bukan dekat dengan Longkang Jauh sikit. Jauh sikit. Okey. Dan pengalaman anda Alif tentang apa ni? Silakan. Alright, okay. Saya punya kawan Zafira, dia tinggal dekat-dekat dengan Longkang tu. Okey, Okay, so mak dia is my mom's friend. So dia ceritalah dekat mak saya. So dia punya husband ternampak, dia tinggal dekat-dekat Longkang tu. So husband isap rokok lah tengah pagi-pagi, like 4 o'clock like that. So dia isap rokok, so dia nampak orang dekat Longkang tu kan, tak ada kepala tengah main gitar. So lepas tu dia nampak benda tu kan, terperanjat tau. So terperanjat, masuk, dia tidur semua. The next morning kan, mata dia satu macam bloodshot I don't know what macam, you know, merah je lah. Merah gitu. So dia pergi jumpa doktor. Doktor kata it's like normal lah. But then bila dia pergi jumpa orang berubat, pasal dia terperanjat sangat, pasal mata dia gitu. Habis tu orang berubat tu cakap pasal dia tengah dia perhatikan orang tu lah, that's why mata dia jadi gitu. Pasal benda tu marah gitu. Tu dia Jadi dia nampak kepala orang main gitar, tak ada kepala tu masalah. Pasal lah famous betul apa? Famous betul Longkang tu Tu pasal lah I thought of jogging there tapi kalau jog nanti ternampak yang lari pula tu tadi tu. Jangan percaya. MJ12 kan hiburan. Terima kasih Alif. Okey, bye. Itu dia setiap kisah yang kita dengar yang dikirimkan oleh pendengar-pendengar, SMS, email semua, anggaplah hanya satu hiburan Kadang-kala tu ada orang terlampau penat suka akan terbayang-bayang benda-benda yang tak patut dibayangkan lah. Baik, kisah selanjutnya akan saya terus buka talian. Silakan 669-11897. Sebentar nanti kisah dari Emily, kisah dari Amerika Syarikat tentang rumah bertentangan dengan rumah beliau. Katanya The House Across the Road. Ini tajuk email dalam kiriman email yang kirimkan pada saya lah dalam bahasa Inggeris, The House Across the Road. Akan saya beritahu anda kisahnya lebih lanjut, tapi sekarang bersama dengan teman kita siapa di ujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa ni? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Off air kejap je. Boleh sebentar ya. Baik, beringat dia boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan sahaja. Berikut ini ada pertanyaan.
daripada seorang kakak yang rasanya ingin tahu sesuatu. Pengalamannya di sini diringkaskanlah sebab emailnya SMS-nya panjang dan saya faham apa yang dimaksudkan, yang ingin ditanya daripada mana ni dia. Ni dia. Kak Asnah tanya, Kisi, kakak ingin tanya pendapat pandangan pendengar-pendengar Ria yang berpengalaman. Soalan kakak ni, adakah benar kalau dengar bunyi itik serati waktu malam, ia adalah petanda makhluk kakak cantik itu berdekatan dengan rumah? Sebab kebelakangan ini di rumah kakak ni sering kali Kisi, waktu-waktu selepas 12:30 malam, bila kakak terbangun waktu malam nak ke tandas ataupun nak minum air, kakak akan dengar dekat tingkap dapur macam dekat sangat Kisi, bunyi itik. Tapi bila pandang tingkap dapur, Alhamdulillah, kata Kak Asnah kita, tak nampak apa-apa. Boleh tak tanya, adakah itu memang petanda kehadiran makhluk kakak cantik ataupun bukan? Terima kasih daripada seorang pendengar yang ingin tahu. Terima kasih pada Kak Asnah. Apakah pendapat pandangan anda? Yang ini, hello, selamat pagi. Hello. Halo. Selamat pagi, siapa tu? Selamat pagi, Kesi. Siapa bercakap ni? Okey, ni Kesi Jo. Jo, dari tempat bertugas, Kesi. Jo ada pengalaman tentang apa, Jo? Silakan. Okey, ini pengalaman bukan menyeramkan, Kesi, tapi memeranjatkan lah, Kesi. Kenapa? Okey, ini, ya? Kenapa? Silakan. Okey, ini terjadi pada minggu lepas, Kesi. Saya kerja petang. Jadi saya pun pulang, isteri saya pun tunggulah dekat ni kawasan tempat kerja ni. Jadi langsung saya pergi ke kawasan Changi, Kesi, mancing. Maklum je, Kesi, berdua kan. Jadi dah mancing, tak ada apa-apa, Kesi. Waktu nak balik tu, Kesi, saya daripada Loyang Avenue kan, kalau kiri kan pergi PIE, pergi sebelah kanan kan TPI kan, Kesi. Saya tinggal di Choa Chu Kang. Okey, Kesi, ini terjadi pada dekat highway, Kesi. Kesi cuba bayangkan, saya tengah pandu kereta ni, Kesi. Saya rasa dalam berapa meter lagi tu, Kesi. Tiba-tiba, Kesi, saya pakai kereta ni bunyi meletup tau, Kesi. Satu letupan, saya ingat pada tayar. Jadi saya terperanjat. Saya pegang steering ni, tak ada apa-apa goyang lintasan tak ada. Jadi ingat berapa meter tu, Kesi, saya berhentikan kereta saya kan. Itu jam kejadian pukul berapa tau, Kesi? 4:05 minit, 40 minit lah gitu pagi tau, Kesi. Jadi saya berhentikan kereta, saya pun keluar. Saya berdua dengan isteri saya dekat dalam. Jadi saya keluar, saya pusing satu kereta, saya tunduk bawah belakang, tengok tak ada apa-apa, Kesi. Tiba-tiba yang memeranjatkan saya ni, Kesi, isteri saya keluar, dia buka pintu, dia panggil saya, bang, sini bang. Saya pun datang. Saya tengok cermin yang dia duduk tu, Kesi, sebelah kiri. Ada apa tau, Kesi? Telur lah, Kesi. Kesi cuba bayangkan, dekat tengah-tengah highway ni, ini telur ayam ni, Kesi, saya sulung. Bekas apa, dia punya belendir je tu kan, yang warna kuning, warna putih, Kesi. Kira dah maklum kan, benda tu pendatang bertapai. Jadi melekat dekat kereta cermin tu. Itu yang saya terperanjat tu, Kesi. Sampai sekarang jadi tanda tanya ni. Ini dekat tengah-tengah highway di malam, begitu pagi, 4 lebih pagi ni, mana datang itu telur tu, Kesi. Bunyi dia kuat pula tu Kuat bunyi, Kesi. Macam terperanjat, macam bunyi tayar meletup. Jadi saya pegang steering ni tak ada apa-apa. Tapi mana datang bunyi ni, saya tak perasankan yang itu cermin. Tapi isteri saya, selepas jalan sampai saya dah tengok kan, dah tak ada apa-apa kan, saya jalan kan, saya tawakal. Isteri saya cakap dengan saya, bang, ada benda binatang ni bang, macam peluru. Dia tak tahu apa benda. Itu yang waktu yang saya berhenti tu, rupanya telur, Kesi. Kalau kata peranjat tu tadi, ini dia bukan menyeramkan, tapi memeranjatkan saya tu. Yang saya tanda-tanya ni, daripada mana tu highway tu datang, daripada apa, benda ni datang begitu. Itu, Kesi. Jadi yalah, ini cerita, Kesi, yang masa pengalaman saya minggu lepas ni, Kesi. Terima kasih ya bang ya.
Okey. Baik, itu dia gangguan tengah-tengah memandu tu bunyi telur jatuh tu, hempas dia kuat lah. Apakah telur yang dimaksudkan tu 77 ke macam mana agaknya? Teman Ria 897, harap anda boleh tanya jawab soalan akak ni kirim lagi 2 SMS dia kirim. Kisi tolong tanya sebab tadi baru dengar bunyi itik dekat tingkap bilik. Kakak ni main-main buat takut saya. Dia kirim lagi kata Kak Asna Kisi. Dia kirim tadi 1 SMS, ini kirim 2 lagi. Kisi tolong tanya pendengar, adakah itu bunyi kehadiran kakak cantik? Sebab awal tadi terdengar bunyi sekali lagi itik, macam itik serati di tingkap bilik. Kakak ingin tahu, tolonglah. Terima kasih kerana bacakan kiriman SMS ini dan minta maaf kalau menyusahkan. Oh, tidaklah menyusahkan. Mungkin ada yang boleh berikan jawapan pendapat pandangan anda bagaimana agaknya. Jangan sampai menakutkan sudahlah. Akak kita dah takut. Baiklah, terus bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Wah, ini saya berbual non-stop Baik, kita berehat seketika, akan saya kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. 1.24 pagi, selamat pagi semua dan terima kasih. Kita teruskan Misteri Jam 12. Terima kasih bagi anda yang sedang bersama saya Tika dan saat ini di Singapura, di luar Singapura. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Dan ingat, rancangan MJ12 ini, Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, saya akan teruskan berkongsi pengalaman-pengalaman anda. Dan kita kembali kisah yang ingin diceritakan oleh seorang pendengar. Sebentar nanti akan saya kembali dengan kisah saya janjikan awal tadi dari Emily. Emily Wright Wood berkongsi pengalaman peristiwa beliau dengan suami dan anak-anak yang dah pun menetap di Amerika bertahun-tahun lamanya, dan di hadapan rumahnya ada sebuah rumah inilah yang ingin diceritakan oleh Emily. Dan setakat ini gangguan ini hanya berlaku di sebuah rumah, betul-betul di hadapannya. Dan baik, kisah ini akan saya beritahu anda, pengalaman yang menyeramkan ini selepas saya jawab mungkin 1 atau 2 pemanggil lah. 669-11897. Kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria, silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum, selamat tengah malam Kisi. Kak Maya ada pengalaman tentang apa, Kak Maya? Silakan. Tadi ada pendengar bertanya kan, itik kan? Tentang itik, ya saya. Kalau dengar bunyi jauh macam perlahan, kirakan itu dia dekat. Kalau dengar bunyi kuat, benda tu jauh. Itu yang saya tahulah, orang ini saya tahulah. Okey, yang kedua ni, yang pengalaman yang pendengar tu yang masa yang teluh tu kan. Teluh. Ada kemungkinan masa tempat yang side mirror tu. Jadi isterinya duduk situ. Ada kemungkinan reflection orang tu, mungkin benda ni ingat yang cermin tu, reflection tu, isteri dia tu ingatkan manusia agaknya. Jadi terkena tempat cermin. Agaknya lah mungkin begitu aja lah kan. Dan okey, berbalik dengan cerita Kak Maya, ini dalam 14 tahun yang lalu lah masa tu school holiday lah Kak Maya dengan anak-anak Kak Maya pergi holiday kat Singapura juga, sebuah hotel di dekat dengan Hague Road sana. Itu hotel tu namanya sekarang dia dah tak salah tengah renovation ke tutup, tak tahulah. Lion City Hotel. Habis kita duduk sana selama 3 hari lah. Hari yang pertama Kak Maya jatuh demam sakit lah, kurang sihat kan. Jadi bila nak masuk ke tandas tu, rasa Kak Maya macam bulu rumah ni berdiri, tapi nampak macam kelibat benda tu nak keluar. Benda lebagi hitam lah, tapi tak nampak sangat lah, macam imbas-imbasan gitulah. Tapi Kak Maya lepas dah mandi semua, dah ambil wuduk, dah mendirikan solat. Anak Kak Maya masa tu yang pertama yang sulung tu berumur dalam 10 tahun. Dia tengah main game kat TV. Kan dulu kan macam television tu ada satu game tu boleh masuk, insert wire tu boleh main game tu kan. Dia main tu, tiba-tiba tengah Kak Maya tengah solat ni, dia terpekik. Mama, dia nak masuk dalam television, Ma. Television tu boleh dia punya suara ni boleh macam kuat tau, scary.
Jadi kita try picit-picit pakai remote control pun tak boleh tau. Off pun tak boleh. Jadi Kak Maya call lepas solat tu, Kak Maya call maintenance, so naik atas. Maintenance naik atas sampai dia telefon lagi kawan dia tu naik lagi satu lah, maintenance Cina ni, lelaki Cina. Dia kawan dia yang Melayu ni cakap, saya rasa kakak dah baik tukar bilik lah kak. Pasal ni dah tak boleh buat apa lagi. Ada apa-apa ke kak? Tak ada apa-apa lah. Dia boleh cakap gitu, dah memang bulu roma dah remang lah. Lepas tu okey, sekarang tukar bilik, lat 2-3 bilik dari situ, kita tukar bilik lah. Itulah masa yang 14 tahun yang lalu lah. Di Singapura. Kisah yang tak dapat lupakan memang betul lah, tak boleh lupakan. Dia boleh masuk dalam televisyen Casey. Anak boleh lihat tu. Anak saya tak nampak, tapi dia punya suara tu very loud. Tak boleh, dah memang dah suara dah terlalu tinggi lah. Kita off pun benda tu tak, kata orang tu masih on juga. Tapi dia tak boleh inilah, tak boleh off lah. Dia punya itu operate pun tak boleh. Sampai maintenance terus dia kak ni tak boleh jadi lah kak, yang Melayu tu kan terpaksa kena tukar bilik lah kak. Jadi dah tukar bilik tu alhamdulillah lah, tak ada apa-apa lah. Masalahnya tak ada apa-apa, syukur alhamdulillah lah. Pula tu di Singapura pula tu. Itu dia. Terima kasih ya Kak Maya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman Misteri Jam 12, saya akan bacakan kisah daripada Emily Wright Wood dan kisah pengalaman beliau yang berlaku di Amerika. Di kawasan bandar bahagian mana Amerika? Amerika ni besar, utara, selatan. Dan pengalaman dari Emily Wright Wood berkongsi pengalaman beliau. Suaminya adalah seorang pengusaha ladang. Dan beliau sebelum ini menetap di California. Hanya kebelakangan ini saja telah pun berpindah ke bandar yang lebih kecil, yang lebih jauh daripada penduduk-penduduk yang lain. Kawasan yang beliau berpindah dengan suaminya ni adalah sebuah negara yang dikenali sebagai Iowa, IOWA lah, Iowa, dan bandarnya Villisca ataupun Villisca macam itulah. Dan bila berada di sana, sekeliling kawasan tu penuh dengan ladang-ladang. Rumah yang terdekat mungkin dalam satu kelompok kawasan tu ada 5-6 rumah. Kena jalan lagi 5-6 kilometer baru nampak 5 lagi 6 rumah. Dan jalan lagi jauh, kadang-kadang nak memandu pergi ke bandar yang berdekatan makan hampir lebih kurang 1 jam lebih. Jadi inilah kisah seorang isteri mengikut suaminya, seorang pengusaha ladang di Amerika yang sekarang ini menetap di Iowa Villisca. Peristiwa tentang rumah yang berhantu betul-betul di jalan raya yang bertentangan dengan rumah beliau. Apa khabar Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Emily Wright Wood dan saya ingin berkongsi pengalaman. Saya dah pun jelaskan kepada anda tentang kedudukan Emily dalam kisah ini. Jadi sedikit sebanyak anda dah tahu pun lah kenapa dia tinggal di sana, dengan siapa dan sebagainya. Berbalik pada kisah beliau, ingin ceritakan tentang sebuah rumah. Rumah di hadapannya. Rumah itu dah memang kosong sejak dia pindah. Dan sebenarnya dia tak tahu pun rumah itu kosong sampailah ada salah seorang penghantar surat yang datang ke rumahnya untuk menghantar sebuah parcel menceritakan tentang rumah yang ada di hadapan rumah Emily. Bila beliau dengar terperanjat, postman tersebut memberitahu saya tentang rumah itu rumah kosong. Sejak saya tahu kisi rumah kosong, bertambah takut saya dibuatnya. Sebab apa? Sebelum ini bila saya berpindah, pernah beberapa malam saya terbangun menjenguk luar tingkap, ternampak rumah di seberang jalan, tingkat paling atas, di attic. Ada orang main lampu kelap-kelip di waktu malam. Dan saya fikirkan rumah tu ada orang lah. Sampaikan saya pesan sesuatu sebab kalau nak keluar beli barang 1 jam 2 jam baru sampai. Banyak saya lakukan internet shopping Kisi. Beli barang-barang melalui internet akan dihantar melalui pos ke rumah saya. Bila postman datang, dia tanya duduk sini dah berapa lama. Saya kata baru. Dia tanya tahu tak rumah depan tu kosong. Saya terperanjat. Dia mengatakan rumah depan tu kosong dah bertahun lamanya. Jadi saya pun sign parcel tersebut, saya ambil. Rasa takut mula timbul.
Apabila satu hari suami saya pernah membawa saya pergi ke bandar yang paling dekat, saya pernah tanya dengan seorang penduduk yang berniaga di sana tentang rumah dekat jalan di Velisah, kata beliau. Saya memberikan nombor rumah tersebut. Peniaga terperanjat dan memberitahu saya yang rumah di hadapan rumah saya tu sebenarnya rumah kosong yang dah lama tidak ada penghuni kerana anak beranak seramai 6 orang mati dibunuh oleh bapaknya. Bila saya dengar lagi bertambah takut. Saya nak beritahu suami. Takut nanti suami marah saya sebab percaya dengan benda-benda karut. Bila balik ke rumah, perasaan takut mula menghantui. Setiap kali sekarang ini bila nak berdiri di tingkap, saya kalau boleh tak nak pandang pun rumah tu. Memang menyeramkan. Pernah sekali tu Kisi, bila saya berada di tingkap sedang ambil angin. Memang pemandangan indah sangat-sangat. Kawasan tu tak banyak bangunan, jadi bintang di langit senang kelihatan. Bila saya mendongak ke atas, tiba-tiba di seberang jalan rumah kosong dekat bahagian atas rumah tu ternampak ada seorang anak kecil sedang berdiri. Terperanjat saya dibuatnya. Sejak hari itu saya dah tak berani diri di tingkap bilik bila waktu malam. Malah saya akan duduk saja di belakang rumah untuk menghirup udara yang nyaman. Itulah pengalaman saya setakat ini saja, Kisi. Peristiwa yang tak dapat dilupakan dari Emily Wrightwood dari Amerika Syarikat, Iowa, Villisca. Terima kasih dan selamat tengah malam. Seram Cuba anda bayangkan, mengikut kiriman email beliau ni, setiap kawasan perumahan tu, satu rumah tu ada jalan. Ini saya mungkin rasakan macam tu lah. Ada satu jalan kecil lah. Dia ada main road. Main roadnya sepanjang-panjang. Sebab dia ada kasih saya macam alamatnya. Dan saya ambil alamat ni, saya masuk Google, saya under search engine ni, saya type lah. Dan bila tengok Google Map ni terperanjat memang benar yang dikatakan. Awak cuba anda type saya tak nak kasih alamat penuh lah. Cuba anda type Villisca, Villisca, Iowa, Villisca satu perkataan, Iowa satu perkataan, IOWA, dan map, MAP, map lah. Dan anda klik pada Google Map ni, anda tengok memang menyeramkan seperti kata Emily ni, setiap rumah tu kalau ada di tepi jalan tu ada 3, 4, 5 rumah satu kelompok. Kemudian lebih 1 kilometer ataupun berapa? 6 kilometer. Jauh tu baru jumpa satu lagi rumah sekelompok Dan jarak daripada rumah beliau ke bandar paling berdekatan, bandar kecil ni 2 jam, 1 jam lebih nak memandu ke sana. 1 jam lebih. Memang jauh. Suaminya pengusaha ladang lah. Sebab itulah dia tinggal dekat kawasan ni. Jadi barang-barang yang dipesan, yang dia beli semua melalui internet lah, yang akan dia hantar. Jadi inilah dia kalau bermastautin di negeri orang ni susah sikit lah. Jadi itulah, anda boleh Google dan tengok sendiri. Peta yang dimaksudkan memang menyeramkan. Dan memang kawasan ni dikelilingi dengan ladang-ladang lah, dapat saya lihat daripada peta. Dan kemudian setelah anda pergi Google Map, anda pergi dekat top right hand ni, betul-betul bahagian tengah ni ada option lah. Anda map Earth dengan satu lagi apa ni, yang biasa punya satellite. Anda klik pada satellite, anda akan lihat lah ini dia kawasan perumahan yang dikatakan seram dan sunyi. Kalau saya tak apalah kasih tinggal sini pun free, tak nak lah. Jauh babe, nak minta tolong 6 km baru jumpa rumah lain. By the time sampai dah penat dah. Baik, 669-11897. Terima kasih pada anda yang sedang memantau siaran Misteri Jam 12 di Singapura, di Australia, di Amerika, di seberang tambak, di mana saja anda berada. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Pendengar Misteri Jam 12, sila hubungi saya segera 669-11897. Kalau tadi di Amerika, sekarang ini kisah kemana pula kita akan dibawa, mungkin di Singapura, dan apakah kisah yang akan diketengahkan. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Han. Han buat panggilan dari mana, Han? Dari... Hello. Ya, Han dari mana panggilan ni? Ni dari Commonwealth. Commonwealth. Pengalaman Han tentang apa? Silakan. Pengalaman saya tentang bila saya bekerja di sebuah tempat di Siglap.
Jadi bila saya kerja di sana, saya ulang alik dekat Siglap punya kubur sana. Ingat hati saya nak bersolat dekat sana lah pasal ulang alik. Jadi kebetulan satu hari tu saya kerja betul-betul dekat depan rumah, betul-betul dekat depan kubur sana ada sebuah rumah. Jadi apabila time Zuhur saya pergi untuk sembahyang. Jadi apabila saya dah solat dekat sana semua, saya ingin dah habis solat, saya sakar balik, saya nampak seorang tua sedang duduk dekat gerbang pintu kubur sana. Apabila saya hendak keluar, tiba-tiba hujan lepas. Jadi saya pun ambil berteduh dekat sana lah. Jadi saya nampak orang jawab balik. Jadi saya tengok dia tiba-tiba tu, mana lah orang tu. Kali bila dia tengah jalan, dia ambil dia punya tongkat di sini, dia buka lagi. Jadi after that, saya pun cakap dengan dia, tu nak pergi mana? Dia cakap dia nak pergi dekat atas sembahyang. Saya pun benteng dia naik atas. Saya tunggu dekat situ. Saya cakap dengan dia, nanti saya pergi jalan, keluar dulu lah, saya nak bekerja. Nanti apa-apa saya datang balik. Dia cakap okey lah. Jadi time tu dia perkenalkan diri dia, nama dia Haji Saleh. Jadi after for a minute, saya pun keluarlah pergi kerja balik. Jadi saya bekerja betul-betul depan gerbang tu, hanya satu jalan keluar je kat sana Siglap. Tak ada jalan keluar lain. After dah berapa lama gitu, saya nak masuk asam, saya patah balik tempat tu, saya sembahyang. After saya sembahyang, saya tulis kiri kanan, pagi tu dah tak ada Yang juga suci di mana pun saya tak tahu. Saya pun cuba carilah sekeliling tempat dia kubur, tak nampak. Yang saya heran ni, jalan keluar satu, dia buta je, jalan tempat dia tak betul. Itulah pengalaman saya. Jadi itu macam satu misteri lagi tu. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, itu pengalaman teman kita dari Clementi berkongsi peristiwa 6691897. Kiriman-kiriman SMS yang saya ingin kongsi sama yang saya terima di sini. Tadi tanya soalan kakak tadi daripada pendengar kita Obek Mardi kata, Casey, ada seorang kakak tadi tanya tentang bunyi itik tu, harus berhati-hati. Sebab bunyi itik ni ada dua. Kadang-kala satu permainan telinga, yang kedua ni adalah penghantaran sesuatu. Dan lazimnya dikaitkan dengan kehadiran makhluk jin. Tak kiralah kisi jin yang macam mana, tapi seringkali orang Melayu kita kata pontianak. Dan memang benar kisi, kalau kedengaran sesuatu di luar rumah, benda-benda yang tak masuk akal seperti bunyi itik tengah-tengah malam, hendaklah kita berwaspada, berhati-hati. Adalah seseorang nak menghantar sesuatu, dan yang akan membuat kita dilindungi apabila rumah itu sentiasa diazankan, solat tak tinggal, dan tuan rumahnya orang digolongkan dalam orang-orang yang beriman. Dari situlah benda tu hanya kedengaran bunyi-bunyian sahaja. Kalau yang lebih dahsyat apabila selepas bunyi itik diikuti dengan bunyi burung hantu. Hati-hatilah, yang menghantar tu pasti akan masuk ke dalam rumah, kata Obek Mardi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Jadi saya rasa akak kita tadi tu Kak Asnah tak dengar bunyi burung hantu, kena tarik nafas lega. Ayah Jo kata, Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-maklum, kalau sudah tiap malam kakak tadi dengar bunyi itik serati, sebenarnya anda akan terkena ganggu. Dan katanya lagi, dan saya rasa tak jauh Casey, bukan luar rumah atau luar tingkap, malah di dalam rumah. Wah, ini kata Ayah Jo Wallahu a'lam bissawab. Bukan hendak menakutkan, tetapi disuruh bersedia atau buatlah sesuatu yang patut. Terima kasih. Dan pada Ayah Jo, terima kasih kembali. Yang ini daripada Haji Husin kata, Casey, bunyi itik serati ni baik-baik Casey, sebab kadang-kala kita dengar bunyi itu macam dekat luar, sebenarnya bunyi itu dah pun dalam rumah. Pernah saya dapat seorang hamba Allah ni meminta bantuan saya. Katanya setiap malam akan dengar bunyi menakutkan, macam bunyi suara itik mengerang macam itulah. Jadi bila saya datang periksa, dipendekkan cerita, kata Haji Husin, rupa-rupanya benda tu dah masuk dalam rumah pun.
Dan cerita ini dirahsiakan oleh ibunya. Ibunya seringkali nampak seorang perempuan di ruang tamu sebab ibunya suka bangun malam dan makan. Jadi bila nampak perempuan duduk di ruang tamu, ibu tak layan dan tak beritahu anak-anak sebab tak nak anak-anak takut. Rupa-rupanya sedang dalam sesi saya sema rumah tu, ibu ada beritahu saya, ibunya lah beritahu saya tentang penampakan wanita. Memang bila saya berdiri dekat sudut yang ibunya tunjuk, meremang bulu roma dan pendulum yang saya bawa bersama tiba-tiba bergerak dengan kuatnya, macam ada tarikan forces di kawasan penjuru yang ditunjukkan. Itu saja, terima kasih. Jadi ini semua hanya pendapat pandangan individu dan bagaimana pada Kak Asna, tolong jangan anda panik. Bolehlah dapatkan nasihat-nasihat, dia panggil third opinion, second opinion macam tu lah. Tanyalah mereka, ustaz-ustaz anda ke orang-orang yang sewaktu dengannya lah. Baik, yang ini pula kiriman-kiriman yang lain pendengar kita berkongsi. Tuah Provos cerita pasal longkang di Chua Chu Kang ni, Casey, betul lah. Saya dulu bertugas di kawasan CDA. Kalau saya balik selepas maghrib, saya naik bas 172 dan bila bas tu pusing kiri selepas flyover di sana, kadang-kala nampak Casey juga wanita tu lari dekat longkang. Itu saja, Casey, terima kasih kembali. Yang ini pula daripada siapa ni, Saifuddin kata, Casey, saya duduk Chua Chu Kang dah bertahun tak pernah nampak pun. Alhamdulillah lah, ni rezeki masing-masing agaknya. Tapi saya pernah kena ganggu dalam lift, Casey. Apabila saya naik lift sorang-sorang pukul 11 malam, terdengar suara perempuan panggil nama saya berkali-kali, Casey. Lift tu kosong, tak ada orang, tapi suara tu datang daripada atas lift. Memang kalau ceritakan Casey tak percaya, tapi bila dah terkena memang rasa seram sangat-sangat. Itu dia. Jadi ke pengalaman-pengalaman pendengar kita berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Dari Tanti. Tanti juga ada kongsi pengalaman kisah dalam rancangan MJ12. Kisah saya waktu saya bertugas sebagai seorang sales sebuah syarikat di Indonesia. Pada satu hari saya bertugas shift malam dan pulang sekitar 10.30 waktu itu hujan gerimis. Saya pulang, katanya waktu tu hujan gerimis dan saya pulang sendirilah, berjalan kaki kerana tidak dari kerja saya tu tidak jauh lah dari rumah. Saya agak tidak begitu jauh, dan di tengah-tengah perjalanan saya terasa di atas pohon sudut tepi kanan ataupun sudut tepi jalan ada sesuatu yang memerhatikan saya. Saya enggak tahu apa benda itu, tetapi ia membuat saya meremang dan langsung jalan kaki 1000 km lebih laju untuk pulang ke rumah. Setelah malam itu saya terlupa tentang kejadian itu. Setelah beberapa bulan kemudian, di sebelah pohon yang pernah saya terasakan sesuatu yang saya ceritakan awal tadi, saya perhatikan terdengar suara orang mengaji. Enggak bisa terlihat dari jalan kerana ada tembok yang agak tinggi di sekeliling kawasan pohon tersebut. Dan ada katanya di sudut tembok itu. Akhirnya saya jengukkan kepala, niat hanya ingin tahulah, ataupun niat hanya pengen tahu apa sebenarnya di sebalik tembok yang mengelilingi pokok tersebut. Setelah saya menjengukkan kepala, terperanjat ternyata itu adalah tanah perkuburan, Casey. Ya, keluarga. Sejak saat itu saya enggak berani pulang sendirian pada shift malam. Dan saya selalu teringat kejadian ada sesuatu yang memperhatikan saya di atas pohon yang dikelilingi dengan kubur kecil, kubur keluarga di sebalik tembok tersebut. Okey teman-teman, Misteri Jam 12. Wah, malam ni seronok betul saya bercerita. Cerita punya cerita. Lupa pula nak mainkan pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Saya akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Setakat ini saya memang terhibur lah. Saya sendiri terhibur bila baca kiriman-kiriman anda kirimkan, email, SMS, kisah di Amerika, kisah tentang awal tadi rumah tu, rumah ada gangguan. Inilah saya impact ni paling teruk ni lah di Iowa Vilisa. Pendengar-pendengar di Facebook nampaknya begitu pantas bila beri alamat nama tempat ni aja dia Google. Kemudian ada yang mengirimkan saya link. Terima kasih pada anda yang telah pun Google, dan pada Muhammad Hanif. Terima kasih juga pada Fazlina yang kirimkan, sebab katanya dekat kawasan Villisca, Iowa ni ada sejarah
pembunuhan yang kejam, rumah berantu. Dan benda ini berlaku 1912, lebih kurang 90 lebih tahun yang lalu lah. Perkara ini berlaku dekat kawasan yang didiami oleh Emily Wright-Wood. Adakah kawasan tempatnya sama ataupun tempatnya jauh sedikit? Macam mana? Tak tahu. Terima kasih dan saya akan cuba lihat video yang disebutkan. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Saya akan teruskan dengan kisah misteri jam 12 setiap malam. Saya pasti rancangan nombor 1 di Ria 897 ini akan menjadi teman sepanjang malam anda. Dan ada juga yang bertugas sebentar nanti yang tidur lewat. Kalau boleh, kalau memang suka minat, terima kasih saya ucapkan. Dan kalau boleh ada masa-masa tu tidurlah. Dapat rehat secukupnya, takut nanti mengganggu anda di tempat tugas. Dan kalau ada mungkin ada masa lapang lagi, boleh kembali dengar dengan saya. Jadi kesihatan, rehat juga penting lah. Kalau terlepas peluang, jangan takut. Ada juga hamba Allah ni yang baik. Rakamkan rancangan ini, uploadkan di YouTube. Dan saya sebenarnya terima banyak kiriman email. Ucapkan terima kasih pada saya. Sebenarnya jangan terima kasih pada saya. Terima kasih kepada empunya diri yang telah pun uploadkan. Siapa di antara anda yang upload kisah-kisah misteri di laman YouTube? Sebab ada juga pendengar-pendengar yang kirimkan. Ini on behalf lah yang saya terima email mengucapkan terima kasih. Kerana kalau terlepas mendengar setiap malam, mereka akan cari di YouTube lah. Katanya siap dengan tarikh, siap dengan part 1, part 2, part 3, part 4 lagi ke si. Memang teratur orang ni. Bagus. Jadi terima kasihlah bagi anda yang telah pun sama-sama menjayakan rancangan ini. Sebab saya tak boleh buat seorang diri tanpa anda semua, tanpa cerita, tanpa kiriman anda di Facebook ni, beri pendapat, pandangan. Dan awal tadi saya kongsi sedikit saja tentang Villisca, Iowa. Kisah dari Emily Wright-Wood. Terkeluar pula cerita tentang kes pembunuhan yang berlaku dekat kawasan itulah. Saya tak pasti adakah alamatnya sama, tapi kawasannya sama di Villisca, Iowa. Pembunuhan saya belum lagi baca tentang apa, tapi macam ada kes pembunuhan yang sama yang berlaku di salah sebuah estate perumahan. Ada juga teman kita yang berada di Seattle, nampaknya Muhammad Akbar sempat hantar gambar dekat lapangan terbang di Amerika ni, sedang duduk mendengar MJ12, tapi waktu sana pukul 9.04 pagi. Oh, 9.04 pagi Wah, dekat belakang anda tu siapa tu tengah pakai laptop tu? Cakap ke dia hello baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda, macam-macam kisah. Dan awal tadi telah pun saya kongsi sama tentang kakak yang takut-takutkan adik, tutup muka dengan rambut. Yang ini pula ada satu kisah lagi ni, tentang satu peristiwa yang berlaku ketika beliau dengan kawan-kawan pergi adventure riding motosikal sebanyak 6 motosikal. Kesemua motosikal ni tidak ada penumpang kecuali satu ada pemboncengnya lah. Yang lain semua menunggang motor solo, tak ada pemuncing. Dan satu motosikal ni ada pembonceng. Dan apa yang berlaku diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan terus bacakan kiriman SMS yang saya terima, yang dikirimkan dengan kodnya Club KLUB, jarak nama kisah misteri, dan dihantarkan ke talian 72346. Inilah kisah rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman daripada seorang pendengar yang bernama Syaliza, berkongsi peristiwa. Kata Syaliza, saya mengikut tunang saya setelah kami keluar makan malam bersama dengan rakan-rakan teman motor yang lain. Dan selepas kita berbincang untuk pergi adventure, ramai di antara girlfriend, ada penunggang-penunggang yang lain tak nak ikut sebab mereka takut. Jadi setelah hantar satu persatu, akhirnya tinggal saya seorang dan tunang saya lah yang berpasangan. Yang lain semua pasangan nak balik rumah, tak nak ikut. Jadi saya ni memang penggemar kisi rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda. Ingin bercerita, saya dengan tunang, dengan rakan-rakan tunang menunggang motosikal kesemuanya, ada 6 motosikal. Dan kami telah pun pergi ke salah sebuah dam di Singapura, ataupun empangan di Singapura. Bila sampai di empangan ... ini, tak nak saya sebutkan nama tempatnya. Lazimnya empangan ini penuh kalau waktu malam dengan kereta-kereta yang akan diletakkan di sepanjang tepi jalan. Ya, ada juga yang show off lah gadget-gadget yang ada dalam kereta. Ada juga abang-abang motosikal, kumpulan-kumpulan motor yang lepak dekat situ. Tapi pada malam ini maksudkan, bila kami lalu dekat empangan tersebut,
Hairan, satu kenderaan pun tak ada kecuali lori-lori kosong yang diletakkan di sana untuk parking lah. Jadi apa yang berlaku, kata teman kita berikut ini, apabila saya dengan tunang sedang menunggang motosikal, rakan-rakan yang lain semua di hadapan. Saya dengan tunang adalah motor yang terakhir. Tiba-tiba saya perasan macam ada sesuatu yang tak kena, macam tak sedap hati. Saya pun toleh ke belakang. Apabila toleh ke belakang kisi, terperanjat kisi, nampak seorang perempuan sedang kejar saya dengan tunang yang menunggang motosikal dari belakang. Apabila saya nampak, apalagi saya pun terpekiklah sekuat-kuatnya kisi. Tunang saya sampaikan hampir-hampir jatuh motosikal sebab terperanjat dengar saya pekik betul-betul dekat tepi telinga dia. Walaupun pakai helmet, kisi tetap rasa sakit begitu kuat saya pekik. Jadi bila tunang toleh, semua kawan-kawan berhenti setelah tunang saya horn dan semua beri perhatian pada saya dan tanya kenapa. Saya pun ceritakan. Mereka tiba-tiba mengatakan suruh kami berdua jalan hadapan lah, lead the way. Itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan bila pergi adventure dan lalu dekat empangan, salah satu empangan ataupun dam di Singapura. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Kisi. Dan kiriman dari Boydin kata kisah pembunuhan di Iowa tu memang betul Kisi. Bukan 6 orang yang dibunuh. Dalam rumah tu 8 orang dibunuh Kisi. Tahun 1912. Boleh Google Villisca, Iowa X murder. Oh, adakah ini rumah yang sama ataupun lain ni? Macam mana ni? Seram pula Mak Salih ni kalau dia punya kes tu, kes dia memang sarkis memang dahsyat tu. Okey, Kak Nurjanah kata selamat malam Kisi. Dah tengok dah rumah berhantu di Villisca di internet. Memang seram bentuk rumah tu, meremang beli rumah. Terima kasih pengalaman katanya di sini. Sakinah, selamat malam Kisi. Selamat malam Sakinah. Rumah saya Kisi betul-betul sebelah longkang besar ni Kisi. Buka tingkap dan boleh nampak clear. Cerita semua tu best-best lah. Kalau Kisi nak cerita lagi pasal longkang besar, kita ada. Terima kasih Sakinah sekeluarga. Terima kasih Sakinah. Leila katanya Villisca X is famous for its murder case 1912. Cuba Kisi Google, seram Kisi. Jadi Emily mungkin sedang mendengar ataupun tidak, saya tak pastilah. Ini sebab saya terima kiriman email Jadi kalau mungkin anda dengar melalui rancangan yang dirakamkan di YouTube, boleh anda beritahu tak adakah benar rumah anda ni bertentangan dengan rumah pembunuhan 8 orang yang dimaksudkan. Kalau anda tinggal depan rumah yang disebutkan tadi oleh Emily Wrightwood ni anda tahu depan rumah tu, walaupun jarak jauh lah, ada jalan raya kan yang mengasingkan rumah anda dengan rumah bertentangan. Awak tahu rumah di sebelah tu, sebuah rumah tu bekas rumah pembunuhan 8 orang ke 6 orang. Kata Emily ni lah 6 orang mengikut yang dia dengar kisah daripada, mungkin di rumah lain agaknya tak pastilah. Apakah anda akan lakukan? Kalau suami pergi kerja, isteri tinggal rumah sorang-sorang, tak kronik tu. Baik, yang ini pengalaman teman kita berikut ini ada kata di sini, Kisi, kisah malam ni seronok betul lah Kisi. Minum kopi, cecah biskut, wah best sangat lah. Terima kasih pada pendengar-pendengar yang berkongsi pengalaman Dan saya dah Google internet Kisi, tampaknya memang seram Rumah 1 dengan rumah 2 jauh jaraknya. Terima kasih kembali lah. Yang ini dari Ifah katanya di Ang Mo Kio. Selamat malam Kisi. Kisah ini berlaku terjadi pada saya, tetapi pakcik saya, bukan terjadi pada saya, tapi kisah yang diceritakan berlaku pada pakciknya lah. Terjadi di salah sebuah tempat letak kereta bertingkat di kawasan Ang Mo Kio. Pakcik saya ni baru saja pulang dari tempat tugas, kurang 12 lebih malam. Dia sudah letakkan kenderaan dia lah di tempat letak tu dan kemudian katanya berjalan untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba dia teringat bahawa dia terlupa untuk mengambil dompet yang tertinggal ataupun beg duitnya yang tertinggal di dalam kenderaan. Jadi dia patah balik. Dia kembali ke kenderaannya untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Dompet dia terletak betul-betul driver seat lah. Jadi di belakang driver seat mesti ada kompartmen untuk orang lain duduk kan. Apabila dia tunduk untuk mengambil dompet, di tepi matanya ternampak macam ada sesuatu di tempat duduk belakang Kisi. Terperanjat dibuatnya. Apalagi cepat-cepat dia ambil dan jalan balik ke rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi.
Yang ini dari Jimmy Zack kata, Casey memang betul. Kata mak saya, kalau dengar bunyi itik serati tu tandanya ada kakak cantik Casey. Boleh jadi dia dekat, boleh jadi dia jauh. Jimmy Zack menceritakan, beri pendapat pandangan. Ada juga kisah-kisah dari teman-teman kita. Terima kasih bagi anda yang berkongsi pengalaman dalam rancangan MJ12 ini. Dari pendengar kita bernama Sarah, perkara ini berlaku di rumah saya kawasan Clementi 10 tahun yang lalu. Suami dan saya baru berumah tangga waktu itu dan ingin membeli rumah berdekatan dengan rumah ibu. Saya telefonlah salah seorang ejen rumah yang dipaparkan khidmatnya di surat khabar. Saya bercakap dengan ejen itu dan suami pergi malam tu tengok rumah yang disebutkan. Lewat 9:30 malam, seberang blok rumah tu ada hutan, tapi sudah bikin rumah baru. Balik semula ceritanya, kita pergi tengok rumah tu kosong, tidak ada penghuni. Kawasan dia memang sunyi sepi sampai hari ini. Tapi saya tawakal beli rumah tu, Kisi. Sebab murah, tak perlu bayar deposit, hanya $500 sahaja yang diperlukan untuk menguruskan rumah tersebut. Kami membeli rumah itu. Hari yang kami dapatkan kunci, kita berdua pergi ke rumah yang dimaksudkan. Saya menelefon mak mertua saya untuk bawa paip getah, kain buruk dan pelbagai barang untuk cuci bersihkan rumah yang kami nak pindah tu. Sampai waktu maghrib, tiba-tiba pintu bilik common room dihempas saat kami sedang bersihkan rumah. Nak pindah ni. Saya, mak mentua semua sedang bersih, cuci lantai mungkin. Tiba-tiba waktu maghrib tu, pintu rumah kosong tu dihempas begitu kuat, terus tertutup. Saya pergi ke bilik tersebut. Tingkap semua tutup. Tak ada angin, tak ada ribut. Siapa pula yang hempas ni? Saya pun pergi ke dapur. Bilang suami saya, kenapa? Tanya suami. Saya cakap, dengar tak tadi? Dia cakap, tak ada apa-apa pun. Saya pun buat bodoh lah. Kemudian katanya suami saya pun dah dan saya duduk di hall nak makan selepas kami penatlah bersihkan rumah. Tingkap semua dah tutup. Dengan tiba-tiba pintu tu tutup lagi, Kisi. Apalagi kita berdua cabut dari rumah yang dimaksudkan. Lusa kita kembali lagi. Kita panggil orang yang pandai untuk semah rumah. Dapat tahu dia cakap rumah ni dah lama tak ada orang tinggal, kosong, Kisi. Bayangkan, rumah di Clementi yang nak dipindah ni dah lama kosong. Macam-macam ada dalam rumah. Rupa-rupanya Kisi makhluk seperti kakak cantik mungkin. Pakcik tu dapatlah menghalau benda tu daripada ada dalam rumah. Terus dia pergi. Tapi pakcik tu tangkap. Katanya belum sema rumah saya pun buat bodoh je lah. Katanya pada satu malam tidur dan nampak kaki saya. Kemudian apa ni? Alamak, SMS anda tergantung mungkin terlalu panjang sangat lah. Terima kasih di atas kiriman itu. Jadi bayangkan, rumah di Clementi yang kosong bertahun-tahun lamanya pindah kerana harganya murah, hanya perlukan cash duit 500 untuk duit ejen membayarlah untuk penyelenggaraan rumah tersebut ke macam itulah. Jadi akhirnya rumah itu ada gangguan. Sebelum berpindah, dibersihkan, dipanggil orang simahkan macam itulah. Jadi malam ni macam-macam kisah saya terima. Terima kasihlah bagi anda yang sudah berkongsi pengalaman anda. Dan saya mohon maaf kalau ada SMS yang tak sempat saya baca, sebab SMS melimpah ruah, email juga saya terima dan macam-macam lagi lah. Ada kisah-kisah pengalaman-pengalaman. Okey, saya tutup tirai. Jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Ya, jangan